Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan mula kaji balik berkaitan dengan tajuk pada qada dan qadar. Okey, perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar, kita kena ingat balik ulang kaji pada pelajaran yang lepas. Yang masih belum lagi menonton pada sesi video yang lepas, sila tonton. Tolong klik di video yang lepas untuk kita tengok follow up balik tentang qada dan qadar, tentang penerangan tentang apa itu qada dan qadar. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan bincang berkaitan perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Okey. Qada dan qadar. Okey, qada dan qadar. Pada muka surat 16. Perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar ada 6 perkara yang perlu kita tekankan pada hari ini anak-anak. Jadi perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar, yang pertama adalah usaha. Iaitu ada kaitan dengan qada dan qadar, iaitu ada usaha. Iaitu usaha sebagai orang Islam, kita mestilah berusaha dengan kuat dan tidak boleh berputus asa. Secara adatnya Allah Ta'ala akan memberikan kejayaan kepada mereka yang berusaha, manakala kegagalan kepada mereka yang tidak berusaha. Kalau kita nak satu benda, kita kena usaha. Kalau kita tak nak berjaya, kalau kita nak gagal, tak payah usaha. Macam itulah anak-anak, kalau nak menjadi PKK dalam ujian lisan dan syafawi ataupun tulisan, kita kena berusaha untuk menulis. Kalau tidak, tak dapatlah. Menunjukkan bahawa kita ni adalah pelajar yang cemerlang. Okey, itu yang pertama adalah dengan usaha. Jadi perkara itu berkaitan dengan qada dan qadar. Yang kedua, doa. Yang kedua apa? Doa. Yang kedua apa? Doa. Doa merupakan senjata orang mukmin dan orang Islam. Mestilah berdoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Okey? Jadi kalian mengatakan bahawa gandingan ataupun gabungan atau gandingan antara usaha dan doa merupakan formula Muslim yang berjaya. Nampak tu? Kalau kita nak jadi Muslim yang berjaya, pastikan kita kena ada gandingkan dengan usaha dengan doa. Yang pertama dengan usaha dengan doa. Yang ketiga, bila kita dah doa, barulah kita masuk isu tawakal. Tawakal ni iaitu seseorang mukmin mestilah berserah diri kepada Allah dan reda dengan ketentuannya sebelum dan semasa dan selepas berusaha. Kita dah usaha, kita dah berdoa, barulah kita tawakal. Itu yang betul. Macam kamu, kalau kamu nak berjaya dalam istilah qada dan qadar ni, kalau kita nak berjaya, kalau kita nak dapat skor A banyak, jadi mestilah kena usaha dulu, banyak membaca, banyakkan buat latihan, barulah berdoa. Lepas tu barulah kita tawakal. Lepas tu akan diiringkan lagi perkara yang baik. Iaitu empat perkara yang baik, itu umat Islam mestilah melakukan perkara yang baik-baik, kerana perkara yang baik akan memberi kesan yang baik pula dalam kehidupan kita. Contohnya menjaga solat. Bila kita jaga solat, insya-Allah itulah benda yang baik untuk kita, membantu ibu bapa dan menghubungkan silaturahim. Itu adalah satu perkara yang baik dalam perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang kelima, perkara buruk yang kita kena tahu, umat Islam mestilah menjauhi perkara-perkara yang buruk dengan meninggalkan segala larangan Allah, kerana ini akan memberi kesan yang buruk dalam kehidupan. Contohnya, kalau kita dah nak merompak, nak mencuri, kan menjadi perkara yang buruk pada qada dan qadar kita, akan membuatkan imej kita pada qada dan qadar. Allah Ta'ala akan tentukan kita ni akan ditempatkan di dalam neraka kalau kita mencuri. Contohnya, kalau kita tak solat, kalaulah tak solat, mestilah tempatnya perkara yang buruk. Tinggalkan solat, lagi tempatnya di tempat neraka. Itulah pengakhiran pada qada dan qadar yang berkaitan. Jadi kena ingat, kita kena sekali kita kena reda. Bilalah kita usaha, doa, tawakal, perkara baik dah ada, perkara buruk dah ada, cuma kita yang kena menentukan kita nak baik ke atau nak buruk. Barulah kita reda. Reda yang keenam, reda setelah berusaha dan berdoa, kita mestilah menerima segala yang ditetapkan oleh Allah dengan pasrah dan hati yang terbuka. Kita kena reda. Kalau betul kita ditentukan oleh Allah Ta'ala untuk kita menjadi orang yang hafal Quran, insya-Allah kita kena reda dan kita kena usaha dan kita tawakal dan berdoa semoga Allah Ta'ala memelihara kita daripada azab api neraka. Macam tu. Kalau kita jaga solat, kenapa kita nak jaga solat? Sebab itu ada perintah Allah. Okey? Info, tambahan. Dalam kehidupan, kadang-kadang manusia diberi pilihan.
Antara perkara yang manusia diberi pilihan, kodok mu'alak adalah memilih untuk berjaya ataupun gagal. Kodok terbagi berdua, kodok mu'alak dan kodok mubram. Atau salah satu contoh lagi, memilih untuk berperangai baik ataupun buruk. Nak jadi akhlak yang budak yang baik atau jahat gitu. Memilih untuk melaksanakan perintah Allah ataupun tidak. Kita diberi pilihan. Nak buat tak buat, itu lain cerita. Tapi kalau kita tak buat perintah Allah, maka tepatnya kodoknya memang dah ditentukan ke masuk neraka. Antara perkara yang manusia tidak diberi pilihan, contohnya kodok dan mubram, adalah kaum dan bangsa kita. Kita dah Melayu, memanglah kita Melayu lah. Kalau India, kalau Cina. Ajar dan usia kita meninggal dunia, itu yang telah tidak diberi pilihan. Kita tak boleh nak lambatkan, kita nak cepatkan. Tapi itu Allah Ta'ala dah tentukan untuk kita. Contohnya macam anak saya kata, ustaz kata sebelum ni, matahari terbit daripada timur. Matahari muncul pada waktu siang. Tapi pada waktu malam ada bulan. Itulah contohnya. Bentuk fizikal kita seperti warna kulit, ketinggian dan lain-lain, itu adalah tak boleh dipilihan. Kita tak boleh nak set up. Itulah ciptaan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bagi kamu gigi yang cantik, macam itulah gigi kamu. Kalau Allah Ta'ala bagi kamu mata yang cantik, muka dan macam tu, kita kena reda. Tak boleh ubah. Kalau kita ubah, kalau kita membatasi berkaitan dengan reda ni, kita tak reda, maka akan menjadi perkara buruk kepada kita. Okey? Itu saja. Selalulah menghubungkan silaturahim, comel botak ni kan. Kepada siapa botak-botak ni. Okey? Seterusnya pada muka surat sebelah, ikmah beriman dengan qada dan qadar. Benda yang biasa, ambil saja 2-3. Sentiasa merasa tenang dalam kehidupan, sentiasa berusaha sungguh dalam kehidupan, sentiasa bertawakal dan memohon kepada Allah setelah berusaha dan berikhtiar, tidak memudah putus asa dalam kehidupan, selalu bersangka baik dengan Allah. Boleh ambil mana yang ringkas. Hikmah ni pengajaran lah, apa yang kita boleh ambil kalau kita beriman dengan qada dan qadar. Ambil 2 tak apa, paling ringkas. Contohnya ambil ini dengan ni, paling ringkas. Yang penting awak boleh ingat. Bulatkan sekarang. Peranan kita doa dalam hidup, iaitu boleh menghubungkan hamba-Nya dengan Allah Ta'ala. Sebab tu peranan doa. Sebab tu ini istilah qada. Kita berusaha lagi ni, kita nak usaha. Yang kedua, mengubah kehidupan manusia. Doa ni boleh ubah lagi kehidupan kita. Kalau nak miskin, boleh kaya, kita kena banyakkan berdoa. Kena banyakkan berselawat. Kena banyakkan jaga solat. Menguatkan jiwa manusia, motivasi kepada jiwa. Itulah peranan doa dalam kehidupan. Jadi penting tu doa anak-anak. Seterusnya, kesan tidak beriman pada qada dan qadar. Nampak ada 4 Mudah menyalahkan takdir, berprasangka buruk pada Allah, gelisah dalam membuat keputusan hidup, malas berusaha untuk mengubah nasib itu sendiri. Inilah kesan tidak beriman pada qada dan qadar. Kalau kita nak rajin, mesti kita kena usaha. Kalau kita nak kaya, mesti kita kena usaha. Habis macam mana nak kaya kalau tak usaha? Macam mana nak pandai? Macam mana kamu nak beli kereta? Macam mana kamu nak beli rumah satu hari nanti? Macam mana kamu nak masuk you yang lagi mak ayah kamu suka? Macam mana kamu nak jadi pelajar yang cemerlang supaya mak ayah awak semua suka kamu? Macam tu. Sebab tu kita kena beriman pada qada dan qadar, iaitu kita kena lawan sifat malas ini. Kita kena berusaha untuk mengubah kehidupan kita supaya kita menjadi pelajar yang cemerlang. Okey, info tambahan lagi, peranan tawakal dalam kehidupan manusia akan menjadikan segala kehidupan manusia sentiasa tenang dan mengharungi cabaran hidup yang diberikan Allah Ta'ala. Usaha doa, tawakal berjaya, gagal, qada dan qadar, itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Yang penting kita kena usaha dulu, doa dan tawakal, dan kita reda, insyaAllah kita akan berjaya. Okey, itu sahaja kalau kita bagi hari ini. Jangan lupa subjek jangan lupa siapkan terus bab akidah, tajuk qada dan qadar, latihan di buku akidah. Nanti saya akan bekal pada minggu hadapan, lagi 2 minggu lagi saya akan bekalkan kepada kamu buku-buku UPK kita sebut. Itu saja, kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.